My name is Mama Avidos. I can explain about the theory. Structural engineering is a field engineering dealing with the analysis and design of structure that support our receive load. Structural engineering is usually considered a specialty within civil engineering, but it can also be studied in a own right. Structural engineering are most commonly involved in the design of building and larger building structure, but they can also be involved in the design of machine, medical equipment, vehicle, or any item when structure integrity affect the item function of safety. Structural engineer must ensure their design certificates given design criteria predicate on safety. Structures must not collapse without doing warning or serviceability and performance. Buildings must not cause discomfort of the occupant. Structural engineering theory is based upon physically law and empirical knowledge of the structure and performance of different material and geometry. Structure in the engineering design introduces number of simple structure elements to build complex structure system. Structural engineering are responsible for making creative and efficient use of found structural element and material to achieve the goal. Tentang saya pada lab 2 ialah untuk melukis simulation truss 1. Dan selepas klik link yang ada dalam tu, saya dapat macam ni. First, pertama sekali kita tengok A kepada B ialah 4 meter. Kita klik di sini, klik sampai dy dia sampai 4 m, dan klik sekali lagi. Okey, yang kedua ialah B kepada C sama juga 4 m, ada 4 juga, 3, 4. Okey, dan seterusnya C kepada D ialah 2m. Just tarik saja ke kanan dx 2m. Okey, seterusnya ialah A kepada D tarik je, sebab dia tak ada sudut, tarik kepada A. Dan B kepada D sama juga macam A kepada D, tarik je B kepada D. Okey, seterusnya ialah untuk mendapatkan anak panah 5 Newton ni, kita beli kepada support, bukan support, maafkan saya, kita kepada load F. Jadi tengok tadi 5 Newton angle 90 kepada kanan 90. Okey, tekan run ni, tekan je mana nak letak sini set. Okey, sama juga macam ni, tekan load sama je 90 dengan 5 kN, tekan point sini. Okey, seterusnya ialah kita nak letak roller dumping, tekan kepada support, kita pilih pin dulu, pin kat C, tekan sini, pin. Seterusnya D,
Body ialah roller tekan support sekali lagi, roller dan ni sini. Okey, seterusnya ialah kita perlu tekan soft sorry, dan dapatlah hasilnya setiap sudut tu untuk mendapatkan hasil lebih dalam. Dia akan kepada on. Okey, Saya Luqman, saya akan buat untuk truss 2. Okey, kita akan buat garis A dengan B dulu ke kanan. Kat situ kita boleh tulis koordinat dia, iaitu 1.2 memanjang ke kanan. Okey, kita tarik ke bawah pula untuk line B ke D, daripada point B ke D. Kita just tulis je koordinat dia berapa, 0.9 ke bawah. Lepas tu kosong, sama dengan 90 lah darjah macam tu lah. Lepas tu kita buat garis D ke C, sama dengan atas, 1.2, cuma dia ke kiri, so kena letak negatif lah. Yang dy just letak kosong, dx negatif 1.2. Lepas tu daripada point D ke E, kita akan dapat sama ukuran dia, 1.2, tapi just letak dy tu kosong je. Sebab yang 0.9 tu dia tak cukup kan kotaknya, so kita just letak kosong je, sama dengan 90 darjah. Okay, so kita dapat garis lurus. Untuk segitiga dia kita just tarik ke atas daripada B ke E, and then A ke D kita tarik je. Kita payah tulis koordinat dia dah. Okay, lepas tu kita akan pergi ke loads untuk dapatkan dia punya pressure yang kilonewton dekat B dengan E. So dekat E tu kita just masukkan 3 dengan 360, 3 kN dan 360 seperti dalam soalan. Lepas tu dan yang B tu kita just tulis 6 je, seperti yang dalam soalan kita dapat 6 kN tu. Jadi kita akan dapat macam tu dalam sketch tu. Okay, and then kita pergi dekat support. Bukan diagram, support. Kita nak pin, kan ada pin dekat A tu kan, so kita akan letak pin dekat A, and then roller vertical dekat C. So kiraan bawah CDE tu 1.2 sama je, atas AB 1.2 juga, B ke D tu 0.9. So lepas tu kita buka, kita tekan kat soft, akan dapat diagram dia macam tu, akan dapat kiraan dia semua. So macam tu lah. Bye, thank you. Okay, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk kita mencari nilai setiap join bagi truss 2. Okay, ini adalah gambar daripada simulation yang telah kita buat. Okay, nilai yang telah diberi adalah 6 kN pada B dan 3 kN pada. Okay, so sekarang ni kita boleh mencari sudut di sini dengan menggunakan tang, kerana di sini telah diberi nilai 0.9 dan di bawah ini adalah 1.2. So kita tekan kalkulator saja, shift tang 0.9 per dengan 1.2, kita akan dapat sudut 36.9 di sini. Okey, untuk mencari sudut di sini, seperti mana kita tahu, sudut keseluruhan bagi segi 3 ialah 180. Okey, so 180 ni kita tolak je dengan 90. 90 ni kita dapat pada sudut tegak di sini dan kita tolak pada 36.9. 36.9 ni ialah sudut yang kita telah cari di sini tadi. So kita akan dapat 53.1 untuk di sini. Okey, bagi memudahkan kita untuk mencari nilai setiap join,
kita boleh pecahkan kepada setiap titik. Contohnya, di sini kita ada 5 titik, iaitu titik A, titik B, titik C, titik D dan titik E. Okey, bagi yang kita ambil yang paling mudah sekali iaitu titik E. Kerana titik E ni telah diberikan nilai di sini 3 kN, dan di sini kita boleh mengira dengan adanya sudut di sini 36.9. So yang kita perlu cari hanyalah garis BE dan DE. Okey, kita menggunakan sigma fx sama dengan kosong. Kita ambil semua garis pada paksi X, kita masukkan di sini. Okey, negatif DE, dia negatif sebab ke kiri. Tolak dengan BE cos 36.9 sudut ni sama dengan kosong. Okey, negatif DE sama dengan 0.8 BE. 0.8 ini adalah nilai cos 36.9. Okey, ini adalah persamaan pertama. Okey, kita dah tahu nilai BE ni. So, kita nak cari nilai BE ni, kita menggunakan paksi Y. So, sigma Fy sama dengan kosong, negatif 3. Ni yang telah bagi tadi pada paksi Y ni, negatif 3. Negatif sebab dia ke bawah. Okey, kita tambahkan dengan BE sin 36.9. Dia positif sebab dia ke atas. Sama dengan kosong. Okey, negatif 3 sama dengan negatif 0.6 BE. Negatif 0.6 ni ialah nilai sin 36.9. Okey, saya pindahkan di sini, dia akan jadi negatif. So, di sini akan jadi negatif 3 bahagi negatif 0.6. BE akan dapat 5 kN. Okey, jadi kita dapat dah nilai BE. So, kita masukkan pada persamaan utama tadi. BE ni kita tukarkan kepada 5. Okey, 0.8 darab dengan 5, kita akan dapat 4. Negatif ni kita lihat di sini. Jadi, DE ialah negatif 4. Okey, di sini DE negatif 4. Okey, di sini kita, jadi pada titik D ni kita boleh tahu dah sini negatif 4. Dan pada titik B ni kita boleh tahu dah BE ni 5. Okey, seterusnya kita akan cari nilai pada titik B, iaitu garis AB dan garis AD. Okey, seperti mana seperti tadi juga, kita membuat sigma fx sama dengan kosong. Okey, pada paksi X dia ada garis BE C53.1 tolak dengan AB sama dengan kosong. Okey, nilai BE kita dapat dah tadi pada titik E tadi, iaitu 5. Okey, kita tukar pada 5 C53.1 tolak dengan AB. Okey, kita tekan kalkulator, 5 sin 53.1, kita akan dapat 4. So, AB sama dengan 4 kN. Okey, untuk cari BD garis pada tu, nilai pada garis BD pula, kita menggunakan sigma Fy sama dengan kosong. Okey, negatif 6 tolak BE cos 53.1 tolak dengan BD. Okey, negatif 6 tolak dengan 5. 5 ni adalah nilai BE. Nilai BE kita dapat dah tadi, iaitu 5 cos 53.1 sama dengan BD. Baik, nak nilai BD, kita alih dulu BD ni, kita asingkan dia. Jadi mudah untuk kita nampak lah. Okey, kita tekan kalkulator, 5 cos 53.1, kita akan dapat 3. Okey, jadi negatif 6 tolak 3 sama dengan BD. BD sama dengan negatif 9 kN. Okey. Okey, sekarang ni kita cari nilai pada titik D, iaitu nilai CD dan nilai AD. Okey, bagaimana cara dia? Sama juga seperti tadi. Kita buat sigma fx sama dengan kosong. DE tolak CD tolak AD sin 53.1 sama dengan kosong. Okey, negatif 4 CD tolak 0.8 AD sama dengan kosong. Okey, ini persamaan pertama. Okey, kita cari pula pada paksi Y, iaitu sigma Fy sama dengan kosong. BD tambah AD cos 53.1 sama dengan kosong. Okey, BD nilai dia adalah negatif 9. Okey, kita cari tadi. Tambah dengan 0.6 AD sama dengan kosong. 0.6 ini ialah nilai cos 53.1. Okey, 0.6 AD sama dengan 9. AD sama dengan 15 kN. Okey, kita masukkan ini pada persamaan pertama. Okey, nilai AD ni tukar di 15. Jadi, negatif 4, 0.8 darab dengan 15, kita dapat negatif 12.
sama dengan CD. CD sama dengan negatif 16 kN. Okey, pada titik C pula sama juga, kita gunakan sigma Fx sama dengan kosong. Cx tambah CD sama dengan kosong. Cx tambah dengan negatif 16. Negatif 16 ni kita dapat dah tadi. CD pada titik D tadi. Sama dengan kosong. Cx sama dengan 16. Okey. Cari nilai Cy pula. Sigma Fy sama dengan kosong. Cy sama kosong. Sebab pada part Cy ada Cy saja. Okey, untuk titik A pula, kita gunakan sama juga. Sigma Fx sama dengan kosong. Ax tambah AB campur dengan AD cos 36.9 sama dengan kosong. Okey. 4 tambah 12 sama dengan negatif AX. Sebab apa negatif? Sebab kita alih ke sini. Jadi negatif. Okey. Jadi AX sama dengan negatif 16 kN. Okey, untuk Cy pula, sigma Fy sama dengan kosong. AY tolak dengan AD sin 36.9 sama dengan kosong. AY ditolak dengan 9 sama dengan kosong. Okey, jadi AY sama dengan 9 kN. Result yang kami dapat untuk tras 1 ialah AB simulation 19.74, calculation 19.96, tras AD simulation negatif 20.35, calculation negatif 20.58, tras BD simulation negatif 11.35, calculation negatif 11.19, tras BC simulation 29.9, calculation 29.97, tras CD simulation 10, calculation 10, tras CX simulation negatif 10, calculation negatif 10, tras CY simulation negatif 30, calculation negatif 29.97, tras DY simulation 30, calculation 29.96. Itu adalah perbandingan yang kami dapat antara simulation dan calculation untuk tras 1. Result yang kami dapat untuk tras 2 AB adalah untuk simulation 4.15 kN, untuk calculation 4 kN, untuk AB simulation 14.77 kN, calculation 15 kN, untuk BD simulation negatif 8.69 kN, untuk calculation negatif 9 kN, untuk BE simulation 4.85 kN, untuk calculation 5 kN, untuk CD negatif 16 kN, calculation negatif 16 kN, untuk tras DE negatif simulation negatif 3.91 kN, untuk calculation negatif 4, tras AX simulation negatif 16, calculation negatif 16 kN, untuk AY simulation 9 kN, untuk calculation 9 kN, dan sekali CX simulation kita dapat 16 kN, calculation kita dapat 16 kN juga. Hi, my name is Amir Razik, and today I'm going to talk about discussion of structure. The calculation of tras 1 and tras 2 is not the same because tras 1 part A, B, C has two values of Kn and its height is very different from tras 2, which has one unit of Kn and its height is very short, and the calculation can be different values because height plays a role in calculating thrust. For the conclusion, mechanics of structure is a field of study within applied mechanics that investigates the behavior of structure under mechanical loads, such as
bending of a beam, buckling of a column, torsion of shaft, deflection of a thin shell, and vibration of a bridge. Structural engineers are most commonly involved in the design of buildings and large on a building structures. Structure in common knowledge are to make a sound structure is in strong, safe, long-term use condition.